Adat resam kahwin Melayu antara adat resam yang paling penting dan dipegang teguh oleh kebanyakan orang Melayu baik di kawasan luar bandar maupun di bandar. Antaranya wilayah persekutuan, sebagaimana kaum-kaum lain memerlukan banyak wang untuk menepati semua peringkat istiadatnya. Ia terdiri daripada beberapa langkah yang digolongkan kepada 3 peringkat. Peringkat pertama merupakan proses pengenalan keluarga pihak lelaki, khususnya ibu dan bapa, iaitu proses merisik atau menengok, meminang atau bertunang, menghantar belanja dan akad. Peringkat kedua pula adalah peringkat untuk meraihkan pasangan yang akan berkahwin, tujuannya untuk menambahkan seri pengantin dan menjadikan majlis sebagai kenangan kedua-dua ahli keluarga pengantin, mandi bunga, majlis perinai dan majlis khatam Al-Quran. Peringkat ketiga merupakan proses yang hampir kepada kedua-dua pihak pengantin untuk dihijab kabulkan, iaitu akad nikah dan bersanding. Assalamualaikum, saya ingin menerangkan tentang merisik. Merisik di dalam Islam. Islam tidak melarang penganutnya untuk bercinta. Ini kerana sifat cinta itu sendiri ialah fitrah bagi manusia. Dengan perkahwinan sahaja akan bertambahnya umat Nabi Muhammad SAW dan baginda amat menyukai hal demikian. Dalam perihal merisik, ia sesuatu yang dibolehkan atau harus, selagi mana ianya tidak bertentangan dengan syarak seperti pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Ianya digalakkan. Dalam Islam, Nabi Muhammad SAW menganjurkan supaya melihat terlebih dahulu wajah bakal isteri. Perkahwinan ialah ikatan dua hati. Jadi sebelum ianya terjadi, kedua-dua lelaki dan perempuan disarankan untuk melihat terlebih dahulu wajah pasangan mereka agar tidak menyesal di kemudian hari. Oleh itu, mereka boleh mengambil peluang ini untuk melihat tetapi bukan menatap wajah pasangan yang bakal dikahwini semasa sesi merisik ini. Sekiranya pengantin lelaki tidak hadir, wakil pihak keluarga pengantin lelaki boleh menjadi orang tengah dalam urusan ini. Tambahan pula, Islam sangat menjaga kesucian kaum Hawa. Jadinya, adat merisik ini sangat selari dengan kehendak Islam. Apabila dua jantina bersama tanpa peneman, yang ketiganya ialah syaitan. Oleh itu, merisik ini menjadikan ibu bapa sebagai peneman sekiranya si teruna berhajat ingin melihat bakal isteri yang ingin dilamarnya. Bilakah seseorang itu perlu merisik? Pada amnya, lebih cepat lebih bagus untuk merisik agar pasangan kita itu tidak dikebas orang. Sekiranya pihak lelaki sudah bersiap sedia untuk berjumpa dengan ibu bapa si gadis idamannya, inilah masa yang terbaik untuk masuk merisik. Tidak perlu menunggu kaya raya. Lebih penting lagi dengan mempunyai sikap matang serta ilmu. Bagi seorang suami, tanggungjawab mereka sangatlah besar. Justeru itu, mereka tidak boleh memandang ringan soal perkahwinan. Bagi pasangan yang sudah lama tempoh perkenalannya, seeloknya disegerakan masuk merisik kerana makin lama bersahabat, makin kuat godaan yang melanda. Ada adat merisik bagi belah pihak perempuan. Dalam apa jua keadaan, adab sangat perlu dititik beratkan. Kelakuan yang elok perlulah ditonjolkan oleh kedua-dua belah pihak semasa proses merisik. Sekiranya pihak lelaki datang secara mengejut, keluarga belah perempuan perlu menerima kehadiran tetamu dengan berlapang dada. Mereka perlu menghormati kehadiran tetamu seperti mana yang dianjurkan oleh Islam. Sedikit sebanyak, perlulah juga menghidangkan juadah walaupun juadah itu simple. Tuan rumah juga wajib menjawab salam
dan menjemput tetamu masuk ke rumah dengan bertata susila. Adab merisik bagi pihak lelaki pula ialah pihak lelaki perlulah memasang niat yang baik. Seterusnya, pihak lelaki juga perlulah memohon keizinan terlebih dahulu. Selepas itu, pihak lelaki juga perlulah memilih masa yang sesuai untuk menghadiri ke rumah pihak perempuan. Pihak lelaki juga perlulah jujur dan tidak memaksa pihak perempuan untuk menerimanya. Pihak lelaki juga perlulah menghormati keluarga di sebelah pihak perempuan. Pada pembentangan kami pada kali ini, saya telah menyediakan video tentang tips untuk merisik pihak perempuan. Pasal kahwin lah. Pasal kahwin, ayah nak kahwin lagi? Takkan aku kahwin lagi. Cukup-cukup lah yang ada. Suri tak ada kawan siapa kan? Tak ada. Kenal tak Pak Ayub? Kenal? Kawan ayah tu kan? Dia berminat dengan Suri. Assalamualaikum. Kau sampai-sampai ni kenapa? Siapa nak merisikkan aku? Aku sendirilah. Apa? Kan kau suruh aku tanya, baru nak tanya. Kau berisik buat apa? Aku takut kamu lambat. Kamu tu kalau urusan kamu cepatkan. Kalau aku tu kamu delay. Ayah dah cerita dah. Macam mana? You rasa sesuai tak? Apa you? Ayah I dah kata begitu. I ikutlah. Kalau kamu dah setuju, I ada bawa cincin siap-siap. La ilaha illallah. Yop. Memang kau dah rancang semua ni, Yop ya. Suri, nak? Tolong bagi ibu jari kaki tu, nak? Ni apa? Kamu buat macam nak makan mentos je. Tunjuklah jari tu. Tak boleh, belum lagi. Anak saya Muat tak? Muat. Alhamdulillah. Kau tak muat cakap, buka je. You yakin ke yang you akan hidup dengan I sampai bila-bila? I tak tahulah berapa lama, tapi insyaAllah I akan cuba. You cuba je. Tak sangka ya, Beauty and the Beast ada betul-betul ya. Okey, terima kasih. Sama-sama. Alah sopannya kalau aku lepuk kali garang. Assalamualaikum, saya akan menerangkan tentang meminang atau bertunang. Penghantaran tanda biasanya disertai dengan majlis kenduri oleh kedua-dua keluarga. Sesetengah orang juga menyampaikan cincin dan hadiah-hadiah yang lain dengan cara mengadakan perarakan ke rumah bakal pengantin perempuan. Penerimaan cincin dan hadiah-hadiah iringan serta tradisi bermaksud penerimaan syarat-syarat perkahwinan yang berikut antara kedua-dua belah pihak. Jika lelaki itu atas apa-apa alasan gagal untuk mengahwini anak perempuan yang ditunangkan, cincin pertunangan serta hadiah-hadiah yang lain tidak boleh dituntut balik. Jika perempuan itu atas apa-apa alasan kecuali kematiannya gagal memenuhi tujuan pertunangan itu, maka semua hadiah termasuk cincin pertunangan harus dikembalikan kepada lelaki pada kadar sekali ganda, baik dari segi bilangan atau nilainya. Kebiasaannya, majlis pertunangan diadakan untuk bakal pengantin lelaki menghantar tanda kepada bakal pengantin perempuan dalam bentuk cincin emas atau berlian dengan nilainya bergantung kepada kehendak hati serta keupayaan kewangan keluarga lelaki. Tanda itu biasanya diiringi oleh hadiah-hadiah yang lain kepada bakal pengantin perempuan seperti kain, sarung atau kasut, gula-gula, buah-buahan dan sebagainya. Tempoh pertunangan ini bukanlah satu tiket untuk bakal pengantin boleh keluar berdua-duaan, tetapi ianya adalah satu tempoh di mana mereka perlu menjaga tingkah laku demi menjaga nama baik keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nazik. Pada hari ini saya ingin berkongsi kepada anda mengenai adat
mandi bunga yang telah diamalkan semasa perkahwinan. Tujuan mandi bunga ialah merupakan petua turun-temurun orang dahulu. Mandi bunga juga bertujuan untuk menyegarkan tubuh serta menaikkan seri baca. Ini kerana terdapat banyak khasiat pada bunga tersebut dan akan menyerap ke tubuh badan. Oleh itu, dikatakan juga bunga merupakan penyerap terbaik kepada si pengamal mandi bunga. So, mesti ada yang tertanya kan, apakah bahan yang diperlukan untuk mandi bunga? Okay, yang pertama, 7 atau 9 jenis bunga yang tidak berduri. Seterusnya, bunga mestilah pelbagai warna. Yang paling penting, bunga jasmin dan bunga cempaka kalau boleh mesti ada. Elakkan juga bunga berwarna hitam. Semua bunga mestilah segar dan berbau wangi. 1 botol air mawar, 2 biji limau purut. So, kita dah ada bahan yang mencukupi. Bolehlah kita untuk mencampurkan ia dengan sebotol air mawar dan 2 biji limau purut serta dibiarkan semalaman. Seeloknya dilakukan pada waktu pagi dan air rendaman itu dijadikan sebagai air bilasan selepas mandi biasa. Mulakan dengan selawat ke atas Nabi Muhammad SAW dan berniat baik. Siraman air rendaman bunga dimulai dari bahagian kiri badan sebanyak 3 kali, diikuti dengan bahagian kanan. Baki air bunga itu kemudian disiram dari bahagian kepala sehingga habis. Nikmati bau bunga yang segar dan harum ketika mandi dan jangan terburu-buru. Selepas selesai mandi, anda digalakkan untuk membiarkan air di badan kering dengan sendirinya. Demikianlah adat mandi bunga yang telah diamalkan oleh orang dahulu sebelum perkahwinan. Sekian, terima kasih. Saya akan menceritakan serba sedikit tentang malam berinai. Malam berinai sebenarnya merupakan tradisi perkahwinan Melayu yang semakin dilupakan. Malam berinai terbahagi kepada 3, iaitu malam berinai curi, malam berinai kecil dan malam berinai besar. Malam berinai curi diadakan pada waktu petang atau pada sebelah malamnya 3 hari sebelum majlis akad nikah berlangsung. Pengantin perempuan akan didudukkan di atas pelamin yang telah dihias indah dan dipakaikan inai pada kedua-dua belah tapak tangan dan kaki. Hanya keluarga terdekat sahaja yang boleh hadir pada majlis ini. Kedua, majlis berinai kecil diadakan selepas majlis berinai curi dilaksanakan. Pada malam ini juga, pengantin lelaki akan turut dipakaikan inai pada jari kelingking, jari manis dan jari hantu pada sebelah tangan. Majlis ini lebih terbuka berbanding majlis berinai curi kerana dihadiri oleh kenalan rapat, sahabat handai dan semua ahli keluarga. Seterusnya, majlis berinai besar merupakan acara kemuncak sebelum berlangsungnya majlis akad nikah pada keesokan harinya. Namun begitu, terdapat juga tradisi yang melaksanakan majlis berinai besar ini selepas berlangsungnya akad nikah antara kedua-dua pihak pengantin, tetapi ianya tidak begitu sinonim di kalangan masyarakat Melayu pada masa kini. Atur cara majlis ini melibatkan lebih ramai tetamu jemputan daripada kedua-dua pihak pengantin perempuan dan pengantin lelaki. Pengantin lelaki akan diarakkan ke atas pelamin terlebih dahulu diikuti dengan pengantin perempuan. Kemudian, istiadat akan dimulakan dengan acara melempar sedikit nasi kunyit pada sebelah kiri dan kanan pengantin lelaki. Acara diteruskan lagi dengan menggunakan bertih kemudian tangkai daun wangi yang dicelupkan dengan air tawar. Akhir sekali, sedikit pes inai diletakkan di atas daun sirih disapu secara perlahan pada tapak tangan pengantin lelaki. Pasti ada di kalangan kita ada yang tertanya-tanya mengenai kewajipan melaksanakan malam berinai ini dari sudut pandangan Islam. Islam tidak mencegah pengamalan tradisi ini. Namun begitu, Islam juga tidak mewajibkannya kerana ingin memudahkan urusan sesebuah majlis perkahwinan. Majlis Khatam Al-Quran semasa perkahwinan. Kita telah sedia maklum bahawa sejak zaman dahulu lagi, Majlis Khatam Al-Quran seringkali dijadikan sebagai salah satu acara dalam majlis perkahwinan. Hal ini secara tidak langsung, acara ini masih dilakukan sehingga kini.
Majlis ini juga diadakan bagi memohon keberkatan dalam ikatan perkahwinan yang bakal didirikan. Selain itu, majlis ini dikategorikan sebagai bacaan beramai-ramai apabila si pengantin akan membaca beberapa surah dalam Al-Quran bersama-sama diiringi dengan kumpulan mahaban ataupun kumpulan mengaji kampung atau masjid. Jika dilihat pada majlis ini, tuan rumah akan menyediakan beberapa botol air mineral mengikut jumlah kumpulan bacaan Al-Quran. Air tersebut adalah air Yasin yang turut dibaca dan akan diajukan kepada ahli-ahli bacaan terbengkar tadi. Biasanya dalam majlis khatam Al-Quran, seorang guru atau ustazah dipanggil untuk menyemak bacaan yang dibaca semasa di majlis tersebut. Sehubungan dengan itu, ayat-ayat Al-Quran dari surah-surah yang terakhir dalam Al-Quran bermula dari surah Ad-Duha sehingga surah An-Nas akan diperdengarkan kepada tetamu. Bukan itu sahaja, pengantin perempuan diapit oleh sepupu sebelah kiri dan anak buah sebelah kanan. Setelah tamat, guru atau ustazah akan membaca doa khatam Al-Quran, menandakan si pembaca tersebut sudah diiktirafkan sebagai tamat membaca Al-Quran. Dan macam biasa, sesuai dengan adat Melayu, sekuntum bunga tolu dan sedikit sesuatu akan dihajarkan kepada tetamu dan diikuti dengan jamuan makan. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Muhammad dan Rasulullah menjadi Nabi yang paling mulia. Al-Quran itu turun kepada umat Muhammad, maka umat Muhammad menjadi umat Maulana ya Maulana ya Sami'u Nikah bermaksud suatu ikatan atau akad yang menghalalkan pergaulan dan membatas hak dan kewajipan serta tolong-menolong antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Pernikahan dimulai dengan lafaz persetujuan oleh pengantin lelaki di hadapan saksi pihak pengantin perempuan. Majlis ini biasanya disertai oleh kaum kerabat terdekat kedua belah pihak mempelai. Aku terima nikah Nur Nilofa binti Muhammad Nur dengan mas kahwinnya sebentuk cincin tunai. Alhamdulillah saksi. Alhamdulillah. Selepas akad nikah, pengantin lelaki akan melakukan upacara membatalkan air sembahyang. Si suami akan menyarungkan cincin atau memakaikan rantai kepada isterinya yang menanti di pelamin yang indah sambil keduanya bersalaman. Adat ini dilakukan sebagai satu simbol bahawa pasangan tersebut telah sah diijab kabulkan. Upacara pernikahan biasanya merupakan acara yang dilangsungkan berdasarkan adat istiadat setempat dan kesempatan itu diraikannya bersama rakan-rakan dan ahli keluarga. Pembentukan institusi keluarga Islam bertitik tolak daripada perkahwinan. Perkahwinan merupakan ikatan antara lelaki dan perempuan melalui akad nikah dan ijab kabul. Perkahwinan merupakan satu peristiwa bersejarah yang tidak wajar dilupakan. Proses perkahwinan yang terakhir ialah adat bersanding. Bersanding adalah satu acara di mana pasangan mempelai duduk di singgah sana di atas pelamin yang dihias dengan indah. Amalan ini dianggap sebagai kemuncak istiadat perkahwinan dalam adat resep perkahwinan masyarakat Melayu di Malaysia. Begitu juga dengan adat perkahwinan di wilayah Persekutuan. Bersanding adalah acara terpenting bagi sepasang raja sehari yang menjadi detik abadi yang akan dikenang. Adat bersanding juga merupakan satu cara untuk memperkenalkan pasangan pengantin kepada keluarga, sanak saudara, jiran tetangga dan orang ramai. Seperti yang kita sedia maklum, Islam menganjurkan untuk memperlihatkan suatu perkahwinan kepada orang ramai. Sebelum bersanding, pengantin perlu melalui beberapa proses iaitu pasangan raja sehari akan berarak masuk ke dalam dewan atau majlis perkahwinan dengan diiringi pengantin
dan paluan kompang serta bunga mangga menuju ke pelangi. Paluan kompang dijadikan alatan yang digunakan untuk mengumumkan ketibaan pasangan pengantin di majlis perkahwinan. Setelah pasangan pengantin mengambil tempat di pelamin, bacaan doa akan dibaca untuk memohon keberkatan majlis daripada Allah SWT, dan kebiasaannya amalan berdoa ini wajib dilakukan di setiap majlis keramaian selain daripada majlis perkahwinan. Beralih ke adat seterusnya, keluarga dan ibu bapa kepada kedua mempelai secara bergila menaburkan tepung tawa atau dipanggil sebagai adat merenjis sebagai tanda restu dan keberkatan kepada pasangan pengantin di atas pelangi. Adat merenjis atau tepung tawa ini telah diamalkan dari dulu lagi pada setiap acara persandingan dan menjadi adat terpenting pada ketika itu. Bahan yang digunakan ketika adat merenjis ialah air mawar, beras kuning dan bunga rampai. Ketiga-tiga bahan ini direnjis dan ditaburkan di atas telapak tangan pasangan pengantin sebelum bersalam-salaman. Ia sebagai simbolik kepada keluarga merestui kedua-dua mempelai dengan harapan supaya pengantin kekal bahagia. Namun begitu, amalan ini tidak lagi menjadi perkara penting dalam sebuah acara persandingan. Selesainya adat bersanding, pasangan mempelai perlu mengikuti makan beradab bersama keluarga kedua belah pihak menghadap para tetamu. Pada asalnya, amalan makan beradab adalah satu pertemuan pertama atau sesi suai kenal antara pasangan pengantin dan keluarga kedua belah pihak, yang mana ketika dahulu kebiasaannya pasangan pengantin dijodohkan oleh keluarga tanpa mengenali satu sama lain. Jadi, makan beradab menjadi satu cara untuk mengeratkan silaturahim antara kedua belah pihak. Seiring dengan perubahan masa dan teknologi, sebuah perkenalan tidak lagi ditentukan oleh orang tua dan tidak lagi dipisahkan oleh jarak dan waktu. Namun begitu, adat makan beradab dalam majlis perkahwinan masih lagi diamalkan sehingga generasi sekarang. Maka berakhirlah proses perkahwinan yang sering diamalkan oleh masyarakat Melayu di wilayah Persekutuan. Secara keseluruhannya, adat perkahwinan seperti adat merisik, adat meminang, bertunang, berinai, mandi bunga dan bersanding masih lagi diamalkan oleh masyarakat Melayu. Walaupun zaman semakin moden dan sebuah pernikahan boleh dilakukan dengan mudah tanpa mengikut adat. Justru, tidak hairanlah setiap majlis perkahwinan Melayu dilakukan secara penuh dengan adat istiadat dan mempunyai pengurusan proses perkahwinan yang teratur yang diamalkan sejak turun-temurun. Sekian, terima kasih.